Kalau tuan-tuan tengok benda ni, apa yang disarankan hampir menyamai apa yang pernah Allah perintahkan kepada Bani Israel dulu. Tentu tuan-tuan maklum tentang satu benda yang penting bagi Bani Israel, iaitu perintah berupa 10 commandment. 10 perintah, 10 commandment. Pernah dengar tak? 10 commandment ni 10 benda yang wajib diikuti oleh Bani Israel. Nombor 1, jangan sesekali ada Allah, ilah lain selain daripada aku. Ni menunjukkan hak nombor 1 tadi, jangan mensyirikkan Allah. 10 commandment yang kedua, jangan menyerupakan aku dengan sesuatu, sama ada sesuatu tu yang ada di langit ataupun di bumi, yang ada di air maupun di perut bumi. Jadi di sini ialah larangan daripada Allah, jangan merupakan Allah, memikirkan Allah, mendefinisikan Allah, mengkhayalkan Allah, mengimajinasikan Allah. Sama ada di langit, di bumi, dalam air dan perut bumi. Allah ni macam ni kot, lepas tu buat patung, buat misal. Jangan. Yang ketiga, jangan sesekali secara sembarangan menggunakan nama Allah, kerana Allah menganggap berdosa sesiapa yang menggunakan nama Allah secara sembarangan. Maksudnya guna nama Allah pada tempat yang sesuai. Ni nak berbohong pun demi Allah, nak menipu pun demi Allah, nak jadi saksi palsu pun demi Allah. Jangan sembarangan. Yang keempat, muliakanlah dan ikhlaskan hari Sabat. Sebab hari mulia di sisi Bani Israel adalah hari Sabtu. Yang kelima sampai 10 tu semua hampir sama. Dalam 3 amalan serangkai tadi, hormatlah kedua ibu bapa kamu. Yang kelima. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang ke-8, jangan berzina. Yang ke-9, jangan sesekali menjadi saksi palsu ataupun sumpah dusta. Yang ke-10, jangan sesekali kamu menginginkan rumah-rumah sesama kamu, isteri-isteri sesama kamu, hamba-hamba sama ada lelaki dan perempuan sesama kamu. Jangan menginginkan lembu dan kaldai sesama kamu. Dengan kata lain, jangan menjadi sikap perampas. Rumah orang, rumah kamu. Bini orang, bini kamu. Hamba orang, hamba kamu. Dulu digambarkan lembu, kaldai, binatang ternakan. Hari ini kalau nisbah zaman kita, kereta orang, kereta kamu, motor orang, motor kamu, duit orang, duit kamu, aset orang, aset kamu. Jangan rampas, jangan ambil hak orang lain. Sama atau tidak? Sama. Baik, itu adalah 4 isi penting yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Ni kita sebut sebagai flowers. Apa dia? Flowers, bunga-bunga. Kita tak start lagi, tak masuk lagi. Ni baru nak start ni. Tak apa. Boleh, mula ni. Balik pukul 11. Boleh? Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayat pertama ada kalimah dan lafaz yang mula-mula tu. Kalimah apa? Subhana. Bila lafaz pertama adalah subhana, ni memaknakan kepada kita bahawa surah Al-Isra termasuk 7 surah-surah musabbihat di dalam Al-Quran. Pernah dengar istilah surah-surah musabbihat? Maksudnya mana-mana surah yang dimulai kalimah dan perkataan pertamanya dengan pengucapan tasbih kepada Allah. Kalimah tasbih penyucian terhadap Allah. Dalam Quran cuma ada 7 surah. Dimulai surah inilah surah Al-Isra.
subhana. Yang kedua, surah Al-Hadid, surah besi, sabbaha lillah. Surah Al-Hasyar, sabbaha lillah. Surah As-Saff, sabbaha lillah. Surah Al-Jum'ah dia tukar, yusabbihu lillah. Surah At-Taghabun, yusabbihu lillah. Dan yang terakhir surah Al-A'la, sabbihis ma rabbikal a'la. Ada subhana, ada sabbaha lillah, ada yusabbihu lillah, dan ada sabbihis ma rabbikal a'la. Jadi 7 surah ni dikenali surah-surah musabbihat. Baik. Kalau subhana dengan sabbihis tu biasa, umum. Kalau sabbaha itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi dalam bahasa Inggeris disebut apa? Benda yang dah lepas, benda yang dah berlalu. Past tense. Kalau yusabbihu lillah, fi'il mudhari'. Bahasa Inggeris sebut present tense. Tapi sebenarnya lebih lagi, present and continuous tense. Sebab dia senantiasa, selalu, berterusan. Baik. Subhana, maha suci Allah. Sebahagian ulama tafsir mengaitkan penyucian Allah ini dengan 2 benda. Apa yang nak disucikan oleh Allah terhadap diri dia? Pertama ialah Allah nak menyucikan dirinya daripada sesiapa yang ingin bermohon, sesiapa yang ingin meminta, sesiapa yang ingin berdoa, sesiapa yang ingin berhajat kepadanya. Jangan sesekali ada perantaraan dalam hal tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh musuh-musuh Rasulullah di Mekah. Kita tahu di Mekah ada satu golongan yang Al-Quran sebutkan dengan istilah musyrikun, golongan-golongan musyrikin Mekah. Kenapa disebut musyrik? Kerana mereka mensyirikkan Allah dalam berdoa, dalam memohon, dalam berhajat, dalam meminta sesuatu, dengan menjadikan patung-patung berhala sebagai wasilah, sebagai perantara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penyebab kepada syirik. Islam mengajarkan kalau kita nak berdoa, memohon, merayu, minta apa, minta hajat, direct, terus kepada Allah. Angkat tangan, ya Allah, aku nak sekian-sekian. Ya Allah, berilah aku sekian-sekian. Ya Allah, anugerahkanlah aku sekian-sekian. Tak payah patung berhala, tak payah wasilah, tak payah perantara.